Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bersama saya Cikgu Mas, kita akan mendengar bagaimana cara untuk bersyair dan kemudian cikgu akan kupas maksud syair rangkap demi rangkap. Baiklah murid-murid, mari kita dengar syair nasihat penghujung Samarat Al-Muhimmah. Tamatlah kitab dikarang orang, akalnya pendek, ilmunya kurang. Daripada sangat hajatku gerang, diperbuat juga sebarang-barang. Melepaskan hati yang terbuku, pengajaran kepada sekalian anakku. Mudah-mudahan betul tingkah dan laku, perangai yang baik biar terpaku. Dengarkan tuan ayah dah berperi kepada anak dah muda bestari. Nasihat kebajikan ayah dah beri, amalkan jangan malas dan ngeri. Ayuhai anak dah muda remaja, jika anak dah menjadi raja, hati yang betul hendak disahaja, serta rajin pada bekerja. Kerja kebajikan janganlah malas, zahir dan batin janganlah culas. Jernihkan hati hendaklah ikhlas, seperti air di dalam gelas. Menuntut ilmu janganlah segan, ilmu yang benar jangan yang bukan, yaitu ilmu yang kebajikan. Di kitab ini sudah disebutkan. Hendaklah anak anda mengaji selalu, dari yang lain lebihkan dulu. Had syarak jangan dilalu, tidaklah anak anda beroleh malu. Segala perbuatan dengan berilmu, maka kebajikan boleh bertemu. Jika sebarang barang diramu, akhirnya anak anda jatuh tersemu. Ilmu itu besar faedahnya, membezakan hak dengan batilnya. Mengetahui rakyat benar salahnya, supaya dihukumkan dengan adilnya. Jika ilmu tidak diendah, sebab anak anda capak permuda, rakyat datang membawa gundah, anak anda tercengang duduk tergadah.
hendak menghukumkan tiada tahu, hendak diam hati tak mahu. Berpeluk tubuh tangan ke bahu, menguluh mengucap mengata Allahu. Terkadang duduk mendiamkan diri, sepatah tidak mengeluarkan peri. Penat duduk bangkit berdiri, lalu masuk ke dalam puri. Orang berdakwa untuk menanti, serta dengan bersakit hati. Hairan takjub tidak mengerti, sebab bicaranya belum pasti. Terkadang dihukumkan dengan biladah, bukannya syarat, bukannya ada. Ambil lekas, jangan yang mudah, supaya jangan berhati gundah. Jika demikian, apa jadinya? Hukum tak betul dengan jalannya. Di hadapan majlis diterimanya, di belakang kelak diumpatnya. Jika yang benar kita hukumkan, di belakang jangan kita hiraukan. Umpat dan puji kita biarkan, kepada Allah kita saksikan. Jika anak anda jadi menteri, orang berilmu anak anda hampiri. Lawan mesyuarat, lawan berperi, supaya pekerjaan jadi ugahari. Hendaklah periksa adabnya wazir, di dalam kitab sudah terukir. Hendaklah jauhkan pekerjaan mungkir, supaya jangan jadi tergelincir. Baiklah murid-murid, begitulah tadi syair yang telah cikgu bacakan. Kemudian kita akan pergi kepada maksud rangkap demi rangkap syair ini. Syair ini merupakan satu syair yang banyak rangkap. Jadi kita hari ini fokus kepada maksud rangkap demi rangkap sahaja. Okay, maksud rangkap yang pertama, seorang ayah memberitahu bahawa dia sudah siap mengarang buku panduan untuk anaknya. Dia akui buku itu ada banyak kekurangan, namun boleh dijadikan panduan hidup anaknya. Pada rangkap yang kedua, ayah itu menasihati anaknya agar menjaga tingkah laku bagi ayah peribadi yang baik dan mulia harus menjadi pegangan selalu. Pada rangkap ketiga, membawa maksud, ayah berpesan kepada anaknya agar mengikut nasihatnya. Ayah itu juga menasihati agar tidak bersikap malas dan penakut. Pada rangkap keempat, syair ini membawa maksud, jika kita menjadi pemimpin, kita mestilah memiliki hati yang mulia dan komited terhadap tugas yang diamanahkan. Seterusnya, pada rangkap yang kelima,
Kerja kebajikan yang dilakukan perlulah ikhlas dan jangan mengharapkan sebarang balasan. Baiklah murid-murid, seterusnya rangkap ke-6 membawa maksud. Ilmu yang baik hendaklah rajin dituntut. Elakkan daripada menuntut ajaran yang salah. Semua itu telah tercatat dalam buku tersebut. Seterusnya pada rangkap ke-7 membawa maksud kewajipan agama hendaklah didahulukan lebih daripada perkara yang lain. Kewajipan ini tidak boleh sengaja dilewatkan agar tidak berasa malu. Pada rangkap yang ke-8 membawa maksud setiap perbuatan yang dilakukan haruslah berpandukan ilmu pengetahuan yang dalam. Jangan mengambil sebarang tindakan tanpa dengan pengetahuan yang cetek kerana hanya akan mendatangkan kesusahan. Pada rangkap yang ke-9 membawa maksud ilmu yang baik akan menjurus kepada keadilan dan kebenaran. Hal ini akan dapat membezakan antara perkara yang benar dengan yang salah. Pada rangkap ke-10 membawa maksud jika kita tidak menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kita tidak dapat menangani masalah yang dilaporkan oleh orang bawahan atau rakyat jelata. Baiklah, pada rangkap 11 membawa maksud perasaan serba salah apabila berdepan dengan hal berbangkit. Tidak tahu bagaimana harus diadili. Hal ini menyebabkan kita mengeluh dan mengharapkan petunjuk daripada Allah. Terusnya pada rangkap ke-12 membawa maksud hal yang menyebabkan semuanya tidak serba tak kenalah. Hal yang timbul tu menyebabkan serba tak kena. Kita tidak tahu jalan yang harus kita ambil dan hanya mendiamkan diri serta duduk termenung. Itu bila kita kurang ilmu. Okey, maksud rangkap ke-13. Orang yang mengadu sesuatu masalah akan berasa sakit hati kerana sikap pemimpin yang tidak pandai membuat keputusan tentang perkara yang diadukan kepada pemimpin mereka. Sebab apa pemimpin tak tahu nak mengambil keputusan? Sebab kurangnya ilmu pengetahuan. Pada rangkap ke-14, pembawa maksud ada masanya sesuatu keputusan yang diambil hanya mengikut jalan mudah dan membelakangkan hukuman agama. Hal ini kerana kita tidak mahu perkara itu menyusahkan diri. Ini tak bolehlah bila kita jadi pemimpin. Kita kena cukup ilmu. Bila cukup ilmu, suatu keputusan tu kita ambil dengan baik, bukan ambil jalan yang mudah sampai membelakangkan agama. Seterusnya rangkap ke-15 membawa maksud jika suatu perkara dilakukan tanpa mengikut hukuman agama, yang betul, pasti orang lain akan mengata di belakang walaupun di hadapan dia tak berkata apa-apa. Okey, rangkap yang ke-16 yang terakhir, jika kita melakukan perkara yang benar, kita tidak perlu menghiraukan kata-kata pujian atau cacian orang lain kerana Tuhan sentiasa menjadi saksi atas segala perbuatan kita. Baiklah, ada lagi rangkap yang ke-17. Rangkap ke-17 membawa maksud jika kita menjadi menteri, tidak dampingilah dengan orang yang berilmu dan berpengalaman. Setiap perkara yang timbul harus dibincang dan mencapai kata muafakat supaya semua berjalan lancar. Dan rangkap yang terakhir, pemimpin harus mengambil tahu setiap pergerakan para pegawainya
para pemimpin diminta menghindar rasuah dan perbuatan yang tidak elok.